Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menyambung pengajian kita daripada kitab Tadzibul Atraf Al-Hadis. Dan insya-Allah kita pada, tak silap saya, pada muka surat 16 nak. Hadis yang paling bawah. Muka surat 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Addibu auladakum ala salasa khisalin. Hubbun nabiyyikum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatil qur'ani, fa inna hamalatal qur'ana fi zillillah yawma la zilla illa zilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Rawahu ad-Dailami an Ali. Baik, hadis kita pada pagi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah anak-anak kamu 3 perkara. Ini berkenaan dengan urusan rumah tangga, usrah, berkaitan dengan kemahiran keibubapaan, mana sebagai parenting skill. Kata Nabi, ajar anak kamu 3 perkara, ala salasi khisalin, atas 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabiyyikum, iaitu hubbi nabiyyikum, iaitu kasih kepada Nabi kamu, kasih kepada Nabi. Ini asuhan. Macam mana kita nak supaya anak-anak kita kasih kepada Nabi? Yang pertama, perkenalkan Nabi kepada mereka. Sebab kalau tak kenal, dia tak kasih. Tak tahu apa hebatnya Nabi ni, apa perlunya Nabi. Sedangkan Nabi ni, kalau tak ada Nabi, maka dunia akan menjadi binasa dan rosak. Kalau tak ada Nabi, kalau tak ada nenek moyang kita, tak apa, jangan tak ada Nabi. Kerana Nabi ni dia tak boleh tidak ada, kerana dia adalah rahmatan lil alamin. Dia yang menjadikan alam ini dengan asbab kenabian. Nabi itu Allah Ta'ala curahkan rahmat kepada alam. Jadi perkenalkanlah Nabi. Antaranya apa? Cerita kepada mereka kisah Nabi ni, Nabi Muhammad. Lepas tu kisah Nabi-Nabi lain. Jadi carilah bahan bacaan-bacaan, letak kat rumah. Ajar anak-anak kita mengenali Nabi Muhammad dan Anbiya yang lain, Nabi-Nabi yang lain, supaya dia kenal. Jangan dia kenal tokoh lain lebih daripada kenal Nabi. Jangan begitu, sampai dia lebih bangga dengan tokoh-tokoh lain. Kenal Abraham Lincoln lebih pada Nabi Muhammad, itu maknanya gagallah kita. Kita gagal mendidik mereka. Lebih teruk lagi, kenal artis lebih pada kenal Nabi. Artis dia kenal, sampai artis tu kahwin dengan siapa dia tahu. Kahwin dengan siapa, bercerai bila, mas kahwin berapa, semua tahu tu. Mas kahwin berapa dulang hantaran, tahu. Ini kita panggil
kelemahan pada akhir zaman. Boleh dia nak tahu isu semasa dan hal ehwal awam, umum ataupun pengetahuan am. Memang anak kita pun dan semua generasi kita kena tahu pengetahuan am. Tapi jangan sampai lebih daripada mengenali agama. Kena kenal agama. Nabi ni kena kenal sifat Nabi, hikmah pengutusan Nabi, peristiwa dia, bacakan sirah Nabi. Dulu zaman Harun Ar-Rasyid, isteri dia Zubaidah, dia karang syair. Syair itu macam puisi itulah, berkenaan dengan Nabi. Jadi orang tua-tua kita dulu ramai, tua dululah, sambil duk buai anak dia baca Gurindam Siti Zubaidah. Sekarang tak apa dah, tak tahu pun ada Gurindam Siti Zubaidah. Lagu lah, nyanyi tahu lah nyanyi. Nama drama hafal. Dulu orang syair cerita Nabi. Tu Barzanji tu, ditulis oleh Imam Al-Barzanji. Itu cerita Nabi lah tu. Tapi kita ni pula baca saja, tak terjemah. Jadi akhir sekali tak tahu juga. Habis baca, selesai baca, faham tak faham. Yang tahu lepas selesai Barzanji, nasi minyak kari kambing. Itu betul. Tu ialah tahu. Patut kita terjemah lah. Buat satu masuk musim Maulidir Rasul, Rabiul Awal khususnya. Okey, baca kitab Barzanji. Seorang guru baca, terjemahkan, dia cerita bagaimana kisah keturunan Nabi, kisah kehebatan keluarga Nabi, kisah keberkatan keturunan Nabi. Itu antara yang perlu kita pelajari. Tapi sekarang dah tak tahu dah. Jadi sebab itu kena kaji baliklah. Kisah-kisah Nabi, kisah para ulama, kena ajar anak-anak kita biar dikenal ulama-ulama dia. Ni kita ni negara tanah Melayu ni ramai ulama. Antara yang ramai ulama di negara kita ni, Kedah, Kelantan, itu Terengganu, ramai ulama. Ratus pondok dulu ulama saja ni. Dan ulama-ulama ni yang menggerakkan perjuangan Islam. Kemerdekaan tanah air kita ni diberikan kemerdekaan oleh British kepada kita. Kita ingat kerana desakan kumpulan nasionalis mendesak kemerdekaan ke? Tak. Ia juga merupakan rasa kegerunan British dan penjajah terhadap penentangan para ulama terhadap penjajah. Sebelum muncul nama-nama ahli pejuang-pejuang nasionalis ni di negara kita ni lawan penjajah, ulama dulu lawan penjajah. Semua ulama dulu sebelum muncul nama yang menuntut kemerdekaan ni. Tengku Abdul Rahman, sebelum muncul Tengku Abdul Rahman, Tun Ismail tu, belum muncul tokoh-tokoh nasionalis ni, ulama dulu lawan penjajah, gerakan perjuangan menentang penjajah. Tu yang bunuh J.W.W. Bush di Pasir Salak tu siapa? Itu bukan pejuang nasionalis, itu ulama. Datuk Maharaja Lela, itu baru pangkat dia. Nama dia apa? Ramai lagi tak kenal nama dia. Itu pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama. Datuk Maharaja Lela mufti yang dilantik oleh kerajaan, oleh Raja Perak, lawan penjajah. Siapa dia Mat Khilau? Ulama. Siapa dia Datuk Bahman? Ulama. Siapa dia
Tok Gajah, ulama. Siapa dia? Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, lawan penjajah, ulama. Jadi kita kena dedah balik kisah Nabi, kisah para pewaris Nabi, iaitu para ulama. Sekarang ni ada ensiklopedia ulama alam Melayu, belilah tu adalah lebih kurang 30 buah, 30 jilid. Beli, baca tu. Ini kita simpan, setengah kita simpan apa kat rumah? Koleksi URTV. Itu dia. Hak muda sikit, mangga. Kita ingat ke mangga mempelam tu? Tak. Mangga majalah. Hak separuh bogel tu. Ayah simpan apa ayah? Ayah roda-roda. Majalah roda. Mak Anjung Sri, cara nak buat langsir. Buku agama ada tak? Tak ada. Pengalaman saya lah tuan-tuan, ada setengah tempat saya pergi mengajar, kita buat kuliah. Pertama sekali kita jual lah buku nak buat kuliah ni. Pertama sekali letak jual buku. Okey, sekarang kita akan buat kuliah buku ni. Bentar, apa ni pengurusi beritahu buat buku ni. Tak, dia buat dek. Lepas tu masjid pun beli. Masjid beli untuk orang ramai ambil kitab tu, nanti menadah kitab. Masjid beli, adalah lebih kurang 50 buah. Masjid letak atas meja. Nak pergi ambil pun malas. Masjid kata ambil lah dulu, siapa nak guna masa kuliah kita ambil hak masjid. Nak pergi ambil kitab, duduk atas meja tu malas. Duduk saja. Tak ada telinga gitu. Maknanya nak ceritanya apa, kita ni lemah kita pasal ilmu ni. Kita dah nak mudah belaka. Drama boleh tunggu. Hak tu okey, BS terus sampai tak ada potong, bayar terus. Takut terputus siaran drama. Ilmu malas nak baca, malas nak kaji. Ini budaya orang kita. Betul kata Pendeta Zakbar. Kita semua kenal kan Pendeta Zakbar. Tu rumah Zakbar ada di Negeri Sembilan tu. Pendeta Zakbar kata, kalau kamu nak tengok mentaliti masyarakat satu-satu tempat, kamu pergi ke pekan dia. Pekan lah, kita kata sini pekan apa? Ada pekan kan? Ada bandar kecil. Kamu cari kedai buku, kamu tengok apa buku yang dijual di kedai itu. Itulah pemikiran orang sekitar tu. Bagi tengok buku agama, tak ada. Kitab jauh sekali. Ada apa? Komik Doraemon. Itu tandanya hak yang ada sekitar kampung tu, kampung Doraemon nama dia. Maknanya mereka tak cinta kepada ilmu. Kita ni cari ilmu, ajar anak-anak kita rajin membaca, rajin mutalaah. Kalau kita buat library kecil kat rumah kita, anak-anak kita rajinlah membaca. Itu misalnya contoh buku-buku banyak tu untuk kanak-kanak. Jadi kita perkenalkan Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti. Ajar anak kita cinta kepada keluarga Nabi, ahli baiti, ahli rumah Nabi, makna keturunan Nabi. Cerita mengenai ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi. Ramai juga muslimat kita suruh bilang berapa, siapa isteri Nabi, suruh bilang seorang-seorang. Ramai hak tak hafal. Khadijah tu okeylah dengan Aisyah. Hak lain mana kisah Safiyah, mana dia kisah Ummu Maryah, mula tak tahu. Last kali cuba bilang isteri-isteri Nabi. Aisyah, lagi Khadijah, lagi Siti Nurhaliza. Itu dia tahu tu.
Ni malanglah kita. Kenapa tu ummahatul mukminin? Sebab tu keluarga Nabi. Itu mak-mak kita semua tu. Takkan nama mak sendiri pun tak ingat? Nama mak sendiri tak ingat. Baca kisah dia. Itu beli buku apa itu? 100 sejarah kisah 100 orang wanita terbilang. Ditulis oleh Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Smaid, bekas mufti Singapura. Tu beli tu 100 tokoh-tokoh muslimah hebat dalam sejarah Islam. Beli, hafal, baca sejarah mereka, menarik tu. Kalau nak baca pula sejarah sahabat Nabi, Ar-Rijal Haular Rasul, 66 kisah sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat. Baca tu sejarah. Kita kenal tokoh-tokoh terdahulu. Itu sangat penting. Pada duk beli novel mahal, tapi dia beli novel Sahnun Ahmad. Apa tu? Yang cerita terkenal Sahnun Ahmad tu, cerita Lahuma tu. Cerita kat Kedah ni lah, cerita Lahuma Semek. Apa nama dia? Ranjau Sepanjang Jalan. Mahal tu. Dan tu esok masih ada. Apa? Itu. Azizi Haji Abdullah, seorang tua di kaki gunung. Apa? Tapi cerita sejarah Nabi Rasul tak berapa nak ingat. Kita kena study, cantum balik bagaimana hebatnya tokoh-tokoh agama ini, termasuk ahli keluarga Nabi. Cek kisah Hasan, kisah Husain, kisah Ali, kisah Fatimah. Baca balik. Betul, saya susun untuk tuan-tuan ni hadis-hadis wanita. Hadis wanita ni semua jilid 1, ni jilid 2, habis dah, lengkap dah 2 jilid hadis wanita. Ada lebih kurang dekat dengan 800 muka surat. Kisah dia semua, hadis-hadis dalam ni diriwayatkan oleh ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabiah-sahabiah, sahabat-sahabat wanita zaman Nabi. Menyentuh 43 hadis, berbagai persoalan hidup dan hukum kaum wanita. Jadi bacalah. Cuma minta baca lah. Mana untuk kita dapatkan ilmu, faham. Jadi kenal keluarga Nabi. Jangan nanti jadi orang yang membenci keluarga Nabi. Jangan begitu. Macam ahlu Syiah. Syiah dia tolak sahabat Nabi, tolak keluarga Nabi, tolak orang yang dia terima keluarga Nabi. Jadi kita jangan jadi begitu. Kenal keluarga Nabi, tengok sejarah Ali, sejarah Husain, bagaimana kisah dia, bagaimana sayangnya Nabi kepada kedua orang cucu ni. Lepas tu bagaimana Nabi dengan para isteri dia. Ini semua saya muatkan dalam buku ni. 2 jilid buku ni tuan-tuan boleh baca nanti, kisah kemesraan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum ibu, kaum muslimat buat balik, tunjuk pada suami masing-masing, tengok abang macam mana mesranya Nabi dengan isteri dia. Supaya apa? Supaya itulah kemesraan kita. Nabi ni selalu memuji isteri dia dan selalu mengucapkan terima kasih atas sebarang bakti isteri kepada dia. Isteri letak minuman depan Nabi, Nabi akan ucap terima kasih. Kita berapa ramai suami ucap terima kasih pada isteri? Lepas pada jamu makan sedap hari tu, sedawa, ada ucap terima kasih sebab masak untuk abang hari ni. Berapa ramai ucap begitu? Jawabnya tak berapa ramai, duk berasa. Rasanya lah baru kahwin okey lah, baru kahwin. Hak lama-lama sikit malas dah nak ucap terima kasih. Sedangkan Nabi begitulah Nabi.
Isteri baginda nak naik atas unta, Nabi tolong pegang, tolak naik atas unta, pimpin naik. Kita berapa ramai pimpin suami isteri masuk kereta, angkat tak atas kereta, berapa ramai? Tak ada lah jawabnya kita. Sebab kita pakai budaya asal, budaya Melayu. Patutnya kita ni bila dah belajar Islam, budaya Islam itulah yang kita terap dalam kehidupan kita. Itulah membudayakan Islam dalam kehidupan. Tengok macam mana hadis-hadis Nabi, belajar hadis Nabi. Budaya pakaian kita, budaya bercakap, budaya bergaul, budaya berumah tangga, budaya berkawan dan bersahabat. Budayakan Islam dalam kehidupan. Itu sepatutnya kita. Jadi tiru Nabi buat macam mana. Jadi cinta keluarga Nabi. Cinta keluarga Nabi. Keturunan-keturunan Nabi. Boleh dikatakan yang menyampaikan Islam ke bahagian Nusantara ni kebanyakan keluarga Nabi lah. Ulama-ulama di kalangan keluarga Nabi Hadral Maut daripada Yaman, pergi berdagang ke sebelah, berdakwah ke sebelah Nusantara. Lepas tu berkahwin dengan anak-anak raja, kahwin dengan Sultan Malikus Saleh di Kesultanan Islam Samudra Pasai. Akhir sekali tubuh kerajaan Islam, sebarkan Islam. Kerajaan Islam Melaka, kerajaan Islam Kudus, kerajaan Islam Kedah Tua, kerajaan Islam Mindanao, kerajaan Islam Madura, kerajaan Islam Sulu, Abu Bakar, Syekh Abu Bakar. Itu semua keturunan Nabi lah kebanyakan. Pendakwah-pendakwah yang sampai ke negara di Nusantara ini. Jadi kenali keluarga Nabi, cintai keluarga Nabi. Yang ketiga, ajar anak kita wa qiraatul Quran. Ajar anak kita baca Quran. Jangan pandai baca benda lain dulu. Sekarang kita nak ajar apa? ABC dulu ke alif bata dulu? Ajar alif bata dulu, kenal ayat huruf-huruf Quran. Lepas tu bolehlah ABC. Sekarang utamakan dia kenal Quran, huruf Quran. Didik. Siapa yang nak didik? Yang paling utama ibulah. Sebab tu ibu tu dipanggil guru pertama bagi seorang manusia. Seorang manusia guru pertama dia siapa? Ibu. Ibu ni didik masa anak dalam perut lagi. Anak duduk dalam rahim kandungan, ibu dah kena didik dah. Cara mana didik anak dalam kandungan? Ibu selalu membaca Al-Quran. Selalu baca Quran masa mengandung. Baca Quran, insya-Allah anak dia dengar. Sebab anggota pertama yang sempurna dalam kejadian seorang bayi ialah telinga. Telinga dulu dengar. Dengar telinga. Jadi nanti bila dia dah biasa, keluar nanti senang dia nak sebut. Sebab dia dah biasa dengar Al-Quran. Jadi ajar Quran. Tengok, cek balik anak-anak kita boleh tak baca Quran. Tak boleh. Kira kadang-kadang kita dah galak sangat hantar dia sekolah-sekolah benda semua, terlupa nak cek bacaan Quran dia. Duk kejar ke itulah peperiksaan. Daripada darjah 1 sampai darjah 6 dulu duk kejar ke UPSR. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 duk kejar ke apa? PMR. Lepas tu duk kejar ke SPM. Lepas tu duk kejar ke diploma. Lepas tu duk kejar ke BA, duk kejar ke MA, duk kejar ke PhD. Last kali Quran pun tak pandai baca. Jadi jangan duk bekerja begitu. Pastikan dia faham Al-Quran. Mana faham Quran. Jadi ajar dia faham Quran. Orang tua-tua dulu dia tak boleh nak ajar, dia hantar mengajar, belajar dengan tok guru Quran di kampung tu. Kadang-kadang seorang tok guru. Saya ingat nenek saya. Nenek saudara lah. Mak saudara kepada mak saya. Sebuah kampung tu anak murid dia semua ngajar Quran. Daripada dia muda sampai dia tua.
sampai dia tak nampak mata dah nak baca, baru berhenti mengajar Quran. Maknanya sebuah kampung ni bermula daripada ayah budak kampung tu sampailah anak orang tu, cucu orang tu, sekampung tu dia gurunya. Quran. Tak ada apa, tak ada elang apa. Ya. Mengajar atas beranda atas tu lah dipanggil pelantar rumah. Rumah tepi tali air dekat dengan sawah padi. Ya. Duduk atas tu, atas pelantar tu. Budak-budak ni rata ni semua datang mengaji ya, tengah hari. 2 sesi. Ya. Sampai ketua. Maknanya dulu Quran tu orang tekankan. Sehingga kalau ada pertandingan musabaqah, peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah menengah, peringkat negeri, anak beranak kampung tu lah qariah dia. Anak beranak kampung tu bertanding kat sekolah, wakil sekolah, anak beranak anak murid dia juga, anak kampung tu. Pergi peringkat daerah, anak kampung tu juga. Pergi peringkat negeri, anak kampung tu juga. Kenapa? Penekanan Al-Quran. Tak ada seorang pun budak tak pandai Al-Quran. Ini maknanya dulu. Ya. Mati dah generasi tua hak begitu, hak baru ni malas. Nak mengajar pun malas. Hak mengajar pun malas, hak yang nak belajar pun malas. Ya. Mak ayah pun tak kisah dah kalau anak tak pandai Quran. Asalkan jangan tak lulus periksa. Tak sekolah, tak pandai solat tak apa, asalkan rajin pergi sekolah. Ini rosak generasi kita. Sedangkan Nabi ajar wa qiraatil Quran, ajar mereka baca Quran. Itu kenapa? Fa inna hamalatal Qurani fi zillillah, kerana orang yang menanggung Al-Quran, yang makna orang yang melazimi baca Quran, mereka itu berada di bawah bayangan Allah pada hari yang tidak ada bayangan melainkan bayangan Allah. Dan mereka itu bersama dengan para anbiya dan asfiya, makna rasul-rasul yang terpilih. Orang baca Quran bersama dengan siapa? Dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Khususnya siapa lazim rajin amalkan baca Quran sebelum subuh, maka Allah akan menjadikan dia ada peneman di alam barzah atau alam kubur dia. Kita nak kubur kita ada peneman, maka kita kena baca Quran sebelum daripada subuh. Sebelum subuh baca Quran. Sikit ke banyak tak kira lah, baca. Sebelum subuh tu baca dah surah Al-Waqi'ah, baru murah rezeki. Lepas tu lepas pada sebelum subuh pergilah nak cari rezeki. Maknanya kita dah tanam dah asas membuka pintu rezeki melalui bacaan suratul Waqi'ah tadi. Jadi baca belum subuh. Belum subuh tu baca dah. Jadi itu di antara antara amalan yang perlu ada kepada kita. Jadi 3 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Kata Nabi, rawahu At-Tirmizi. Kata Nabi, berdoalah kamu kepada Allah. Nabi suruh kita doa pada Allah. Sebab apa? Sebab doa itu tanda ubudiyah, tanda kita abdikan diri pada Allah. Allah suka orang berdoa pada dia, sebab tanda orang tu pengharapan dia kepada Allah. Allah ni suka kita bermanja dengan dia. Macam kita lah, kita sayang, kita rasa kasih pada anak yang kecil. Sebab apa? Sebab dia selalu bergantung pada kita. Selalu bergantung pada kita. Ayah, mak, nak itu, nak ini, mak, nak itu, mak, nak ini. Kan dia rapat dengan kita. Tapi bila dia dah besar, dah dewasa, dia jarang dah, dia boleh buat sendiri dah, tak perlu dah kita, kan renggang sikit. Makin lama makin renggang, makin lama makin renggang, makin lama makin renggang. Sebab dia sudah boleh urus kehidupan dia sendiri. Maka begitulah Allah. Kalau nampak kita ni tak perlu ke dia, Tuhan jauh dah dengan kita.
Tapi kalau Allah Ta'ala nampak kita ni perlu pada dia, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku nak begitu, wahai Tuhanku aku nak begini, wahai Tuhanku sekian-sekian Tuhan, maka Allah akan kasih pada kita. Maka jangan jemu untuk berdoa kepada Allah. Berdoalah, kerana doa itu tanda ubudiyah. Jadi berdoalah kamu kepada Allah. Mana? Hendaklah dengan yakin hati kamu akan ijabah. Mana yakin hati sungguh Allah terima doa kita tu. Jadi doa, letakkan pengharapan pada Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka biwajhikal karim wa nas'aluka bisifatikal uzma wa nas'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, wahai Tuhan, aku mohon padamu demi wajahmu yang maha mulia, demi sifatmu yang maha agung, demi namamu yang maha indah. Demi apa lagi? Allahumma inna nas'aluka binafsika la ilaha illa ghairuk. Aku berdoa kepadamu ya Allah demi zatmu yang tidak ada Tuhan lain melainkan Engkau. Aku nak bergiang-giang Tuhan. Ya Allah, bukalah pintu hati aku. Malasnya ibadah Tuhan. Minta itu dulu. Minta perkara agama dulu. Jangan minta perkara dunia dulu. Jahat adab kita dengan Allah. Minta perkara agama dulu. Ya Allah, malas sungguhnya aku ni Tuhan. Tak tahulah, cuba nak jadi rajin tapi malas juga. Maka kurniakan aku kerajinan dalam taat dan ibadah kepadamu ya Allah. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala. Sebab kita ni malas, semua orang ada. Sebutlah siapa pun, tok guru ke, ulama ke, atuk wali ke, mesti ada sifat malas. Tapi kita lawanlah, mohon kekuatan dengan Allah. Lawan sifat malas tadi. Lawan sifat malas. Malasnya nak membaca, lawan. Malasnya nak pergi belajar mengaji, lawan. Memang nak ikut ke malas, memang malas. Nak pula lepas musim-musim Covid ni, belum Covid itu kan kita agak ramai juga kan. Lepas Covid kita cuti, lepas ada tu jadi malas pula. Jadi malas. Sebab kita nak lajak balik tu, nak ambil semangat semula lambat. Di macam lori balak berhenti kat traffic light. Nak boleh lah, walaupun dah hijau dah, nak boleh lajak balik tu, Masya Allah payahnya. Begitulah kita. Usah kata orang hak belajar, hak yang mengajar pun begitu. Ada masa malas ya. Pengalaman, tanyalah siapa pun. Ada masa malas tuan-tuan. Memang malas sungguh. Tempat nak pergi mengajar tu bukan jauh, dekat dengan rumah. Ini pengalaman saya lah. Saya sebut ni pengalaman sendiri. Tak jauh, lebih bukan 5 minit, 10 minit dia sampai ke masjid tu. Nak pergi kuliah. Tapi sampai masa malas sungguh. Malas nak pergi. Tengok jalan raya tu jemu. Ada. Saya kalau duduk berulang pada Kuantan ke Kuala Lumpur, tengok jalan tu jemu dah. Mana duduk ulang tak tahu ke berapa belah kali sebulan dah. Kita dah jadi jemu dah. Memang begitulah, dia datang perasaan malas. Lepas tu saya ambil keputusan naik kereta tidur. Sedar-sedar sampai. Itu senang begitu. Ambil masa peluang nak tidur atas kereta lah. Begitu juga kalau naik flight, duk berulang. Flight duk berulang ke Indon, duk berulang ke Sabah, duk berulang ke belah sinilah Semenanjung, kita datang ke Alustar dulu. Naik je kapal terbang, dia tak terbang lagi. Dia baru nak pergi ke landasan, tidur dah. Sedar-sedar gugur atas landasan lagi. Ingat ke tak, baru nak bertolak, baru sampai dah. Ambil peluang tidur, begitu. Nak kira malasnya. Jadi sebab itu kita kena lawan. Ingat balik, malas ni menjadikan kita rugi. Rugi. Baik kita, mana kita usaha lawan. Nak belajar, nak membaca malas. Saya pun nak menulis ni, nak tulis buku. Buku targetnya sebulan sebuah buku, sebulan sebuah buku. Ada masa malas menulis, malas sungguh. Tengok laptop tu dah rasa jemu tengok laptop. Tengok buku, nak baca, nak mentelaah, buat rujukan, malas. Tapi kita lawan, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Lepas tu, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, mintalah kepadamu ya Allah, jauhkan aku daripada lemah tubuh badan, lemah semangat dan juga malas. Minta jauh pada malas. Ini kita doa dengan Allah. InsyaAllah Allah berikan kita ketekunan.
Saya dulu ada seorang tok guru. Tok guru saya belajar dengan dia lah, belajar degil. Belajar degil dengan dia. Dia memang degil sungguh. Dia ni duduk di luar kawasan, di luar pondok lah. Mana saya duduk pondok. Habis belajar kat pondok ni, pergi belajar berulang-alik belajar rumah dia. Seminggu sekali, hujung minggu pergi belajar rumah dia. Ajaklah kawan-kawan 4-5 orang pergi belajar. Beliau masih ada lagi, Tuan Guru Haji Ishak, mudir kepada Pondok Al-Yusufiyah di Gelang Emas, Pasir Mas, Kelantan. Kebetulan dia tu dua pupu saya. Saya pulang pergi belajar. Pergi belajar, dia petang maghrib dia belajar, dia mengajar orang kampung dulu. Lepas isyak, solat isyak, dia mengajar pula. Style dia lama, panjang. Oh tuan-tuan, kalau tak larat nak duduk belajar dengan dia, memang tak larat. 2 jam biasa satu kuliah dia. Dah maghrib 2 jam baru solat isyak. Lepas solat isyak, orang kampung balik, dia naik makan nasi dulu, makan malam, baru turun balik. Turun tu 10 lebih dah, dekat dengan pukul 11 dah, baru start mengajar. Kami 3-4 orang ni duduk mengaji dengan dia atas surau kayu dalam kebun getah. Nyamuk jangan cerita. Unggun api kat bawah rumah, kat bawah surau, nak hilang nyamuk. Sebab tak boleh belajar kalau tak unggun api, nyamuk banyak. Unggun api, tak boleh belajar pula dah, kerana asap naik atas surau. Jadi belajar dengan dia. Punya lama belajar tuan-tuan. Satu-satu sesi habis dah sejam, dah pukul 11, pukul 10 lebih, pukul 11 dah, pukul 12 lebih. Dia berkata, macam mana kita mengantuk kot, kita tidurlah dulu sekejap. Dia pun sandar belakang, sandar ke dinding, tidur. Kita orang tunggu, rasa ngantuk, tidur sama, tidur. Lepas tu siap, dia tepuk lantai, bangun, kita sambung pula. 3 kali tidur, nak boleh habis kuliah. Ini punya degilnya dia. Jadi kita belajar degil dengan dia. Belajar degil, mana malas pun lawan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, dia belajar. Tuan Guru Haji Yusuf, apa yang Tuan Haji Ishak ni, dia belajar di pondok Pasir Tumbuh tu sampai Tok Guru suruh balik. Tok Guru tak tahu, kata baliklah Sahak, habis dah ilmu nak belajar, nak mengaji ni, baru dia balik. Tahulah berapa belas tahun duduk mengajar. Daripada pergi budak-budak sampai anak 3 orang baru balik belajar pondok. Kita sekarang 3 tahun nak balik dah. Itu alim sungguh. Dah balik tu pula duduk kampung. Dia layak buka pondok dah, alim. Duduk kampung, dia tak buka pondok. Dia mengajar orang kampung biasa. Last kali Tok Guru tanya, Sahak, buat apa sekarang kampung? Dia kata tanam padi gitulah Tok Guru. Tak buka pondok? Tak buka. Kenapa tak buka? Dah Tok Guru tak suruh. Tengok punya taat daripada Tok Guru. Bila Tok Guru kata buka pondok lah Sahak, baru dia buka. Berduyun-duyun orang datang belajar. Daripada Patani tu datang lagi. Ini makna apa? Kena sabar, kena tekun. Kena tekun belajar. Jadi saya ambil semangat sikit pada dia. Pada dia. Kebetulan sepupu juga pun. Apa-apa yang sepupu dengan dia. Jadi maknanya itulah dia. Kita belajar ni kena berdoa pun kena bersungguh. Belajar kena bersungguh. Kena bersungguh. Jadi sebab itulah kita terap pada pelajar-pelajar kita sekampung kat pondok mana pun, kena panjang masa. Jangan lemah semangat. Memanglah ilmu ni payah, nak boleh ingat payah, nak boleh hafal payah. Kan? Jadi itu kena belajar. Wa'lamu anna Allah Ta'ala, ketahui oleh kamu bahawasanya Allah Ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah Ta'ala tidak menerima mana-mana doa permintaan seorang yang berhati lalai. Doa ni kena faham. Allahumma wahai Tuhanku. Seolah-olah begitu. Kita faham tu. Minta jauh dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma rfa'anna hazihil bala. Ya Allah, angkatlah daripada kami akan bala ini. Wadfa'anna hazihil waba. Tolaklah daripada kami akan wabak ini. La yaksifuhu ahadun ghairuk. Tidak ada yang boleh menolak segala bala dan bala ini melainkan Engkau ya Allah. Tolonglah kami Tuhan. Kami ni nak lawan wabak tak larat. Virus dah lah dia. Kami tak nampak dia nak lawan macam mana Tuhan. Sekadar patuh SOP je lah, kan? Nak tengok tak nampak. Orang buat 5-6 ribu kali zoom
Nak tengok kuman apa ni, virus corona ni 6,000 kali zoom dengan mikroskop. Dah kita mata biasa nak tengok, pakai tak nampak. Dan nak lawan macam mana orang tak nampak? Nak lawan benda yang kita tak nampak, boleh lawan? Tak boleh nak lawan. Jadi sebab tu cuma ikhtiar lebih kurang, lepas tu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah dia daripada kami, jauh dia daripada kami. Begitulah. Itu kita pula ni datang pula virus baru pula. Afrika pula datang. Hari itu orang Afrika kacau ekonomi negara kita, black money. Sekarang virus Afrika pula datang. Nak lawan lagi kita? Tak boleh nak lawan. Sekadar mana ikhtiar begitulah, sambil berdoa pada Allah, ramaikan rumah-rumah Allah. Itu sajalah. Sebab Nabi dah kata akhir zaman ni akan bermula dengan apa? Wabak yang berpanjangan seluruh dunia. Lepas wabak yang berpanjangan akan berlaku pula banjir yang panjang seluruh dunia. Lepas banjir berlaku apa pula? Kemarau yang panjang seluruh dunia, bertahun-tahun kemarau. Lepas tu barulah duk berkira nak turun Dajjal, Imam Mahdi, benda semua. Jadi kita ni rasa panjang sangat lagi ke dunia ni? Rasa panjang sangat lagi ke? Sibuk duk leka begitu, leka begini, duk termenung kat rumah, duk tengok nak renovate kat mana lagi rumah aku ni. Hak yang tu pula. Habis tu hak yang muslimat perempuan pula duk fikir, macam mana langsir ni sesuai apa dengan cat rumah warna ni. Cukuplah duk berangan begitu. Dunia pendek dah. Dunia dah pendek dah masa. Kumpulkan amal ibadah, banyakkan sedekah, banyakkan infak, cari ilmu. Biar tentu kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati dalam keadaan beramal. Cari makan pun tak sebanyak mana dah boleh makan. Kalau pun cari duit kerana nak infak, nak derma, nak infak, bukan kerana nak makan. Pakaian penuh gerobok almari dah rumah kita. Tu hari ni tu orang kena banjir di Pahang, kena banjir. Lepas pada banjir, nak basuh baju saja sebulan. Basuh baju hak kena banjir tu dah tak sebulan apa, 13 almari baju. Hak bandar cara bandar, hak lama saya. Daripada anak dia umur 25 dah umur anak dia. Baju anak dia umur setahun dulu ada lagi dia simpan. Simpan buat apa? Beri ke orang, beri ramai orang lain miskin perlu. Rumah kita perlu untuk yang pakai cukup. Yang lain hak lebih-lebih dah lepas umur dah tu, beri ke orang lain. Jangan kedekut, takkan hak kita pakai pun kedekut. Tapi nak beri tu hak boleh pakai lagi lah, bukan hak cabut zip dah. Ini kita kadang-kadang pilih hak tak boleh nak pakai baru beri kat orang. Orang tu sendiri nak pakai pun tak boleh pula. Jadi baju rumah kita jangan simpan banyak. Kita perlu berapa helai untuk pakai? Kata 10 helai. 10 helai jugalah kat rumah. Mak 10 helai, ayah 10 helai, anak 10 helai, begitulah. Hak lain tu hak lebih-lebih. Hak masa baju anak kita kecil-kecil dulu, masa zaman dia kecil, beri kat orang pula. Beri kat cucu ke. Jadi tak payah banyak fikir dah. Lansir dah ada rumah, ada. Boleh pakai lagi, boleh. Cantik dah lagi, cantik. Tak payah dah duduk berangai. Tilang ada lagi tak tilang? Ada. Tilang pula hari tu beli. Boleh lagi tidur. Boleh baring lagi, okey. Tilang ada tu pun pukul 9 pagi bangun. Nak ganti sweet dream pukul 12 lah bangun. Jadi maknanya tak payah banyak fikir dah kita. Fikir sekarang, kalaupun cari duit untuk kita infak macam mana, nak berbelanja di jalan Allah, nak berlumba berbuat kebajikan. Alhamdulillah tuan-tuan, rakyat Malaysia ni masih sangat dermawan. Masih sangat dermawan. Mintalah apa pun. Ni hasil daripada asuhan kita duk minta derma, infak. Jangan bakhil, jangan kedekut. Allah ganti lagi, Allah ganti lagi, Allah ganti lagi. Yakin. Bantu sekolah-sekolah agama, bantu pondok-pondok, bantu pusat-pusat tahfiz, bantu rumah anak yatim, warga emas, orang tua, bantu semua kebajikan. Saya saksikan macam mana bila banjir di Pahang berlaku baru ni. Tuan-tuan, berlaku saja banjir, beribu sukarelawan turun daripada Kedah ni, daripada sebelah sini ni, yang ke Gunung Jerai baru ni, daripada Kedah pasukan dia apa, Pahang, kami turun membalas jasa, membalas budi. Ditulis pada lori dia, wahai Pahang, tunggu kami datang membalas budimu. Mana saling ke dulu kat kita sini kan, kat kita sini Pahang
Faham? Dia tak kenalah kepala ayat, dia kena kepala air. Faham? Jadi maknanya ramai turun tuan-tuan. Masya Allah, turun tu bukan turun tangan saja, tolong cuci, tolong bersih, siap bawa buat masakan lagi, beli lembu seekor, beli kerbau seekor, buat jamuan rakyat untuk petugas, untuk orang kampung, untuk masa banjir. Sampai masa banjir, pusat pengumpulan barang bantuan banjir di Mentakap tu tuan-tuan dah jadi macam supermarket dah jadi. Orang tu datang hantar barang ni, hantar barang, akhir sekali macam supermarket di situ. Orang pergi ambil barang pula. Makna bantu kita sangat dermawan. Alhamdulillah. Saya satu ketika awal tahun lepas, elektrik pondok saya nak kena potong. Masa tu kita cuti lama, yuran pelajar tak ada. Jadi elektrik 6 bulan bil 6 bulan lebih kurang 24,000. Tak bayar 6 bulan. Bil untuk 6 bulan lah 24,000. Saya post pukul 5 petang. Saya buat gambar, screenshot gambar bil, letak dalam Facebook. Saya tulis, sudah datang bil pemotongan. Mohon teman-teman, siapa nak tolong bantu, silakan. Saya pun beri nombor akaun. Bil tu 24,000. Saya duk fikir dapat bayar separuh, 11,000 pun cukup untuk mengelak pemotongan. Pukul 5 petang saya posting. Pukul 11 malam saya tengok jumlah sumbangan yang diberi dalam akaun. Pukul 5 petang post, pukul 11 malam sumbangan sebanyak 146,000. Maknanya rakyat kita ni apa? Sangat prihatin. Termasuk daripada MB Kedah mesej saya, "Ustaz, cukup dah ke?" Saya kata dah cukup dah. Saya panggil dia Syekh begitu ya. Sebab kawan-kawan lama. Dia kata cukup dah Syekh. Dia kata tak apalah, beri nombor akaun. Akaun kata dia. Saya kata tak apa dah, untuk bil elektrik cukup dah. Dia kata tak apalah Ustaz, buatlah apa lepas dia tu. Dia beri 10,000. Timbalan menteri pula mesej, "Jangan Ustaz." Saya kata cukup dah, sebab dah cukup, sebab saya nak yang bil tu saja. Dia posting lagi 3,000, 5,000. Mana dermawan masyarakat kita. Dermawan. Jadi sebab itulah kita ni nak buat apa lagi. Dengan usia kita makin pendek, dunia pun dah makin banyak dah tanda-tanda dia ni. Wabak yang Nabi sebut tu wabak sekarang lah. Seluruh dunia dah meratai. Nanti banjir pula meratai. Sekarang baru ni nak tahu banjir nak berlaku ni, dijangka tahun 2023 kan, Malaysia 2023 separuh Malaysia akan tenggelam. Kita nak pergi pindah mana agak-agaknya? Agak-agak nak pindah kat mana? Ini sebab apa? Sebab baru 3 bulan lepas satu bongkah ais yang besar di Arktik telah pun pecah. Satu bongkah tu sebesar separuh Amerika Syarikat. Dia punya besar dia. Sekarang dia dah pecah dan mencair. Air ni nak pergi ke mana? Inilah akan berlaku sekarang banjir sungai. Sekarang kita ni akan berlaku limpahan air laut ke daratan. Hak tu memang payah nak sekat lah tu. Payah nak sekat. Jadi lepas banjir besar akan berlaku pula kemarau yang panjang. Sehingga ramai ratus ribu pula juta pula mati kerana kemarau dan tidak cukup air. Jadi sebab itu kita duk sibuk lagi duk fikir, rasa macam nak tukar ring sport kereta, rasa macam nak tukar kereta keluar model baru-baru ni, okey nampak, pada mati berangan gitulah kita. Na'udzubillahi min zalik. Jadi sebab itulah baliklah kita pada Allah, bangunlah di tengah-tengah malam, rayulah, mohonlah pengampunan pada Allah. Ya Allah, jauhnya dah kami lalai, jauhnya dah kami leka, sampai kami ni tak tahulah Tuhan, hanyut dengan dunia kami, maka tetapkanlah hati kami atas agamamu ya Allah. Jadi kita minta begitu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Jadi sampailah habislah masa kita. Jadi insya-Allah kita sambung bulan depan. Iza atakallah malan falyura asarahu ni'matan. Baik. Hari ni 7 bulan. Sebab kalau tak tulis tak ingat.
Baik, insya-Allah saya nak kenalkan pada tuan-tuan tengah hari ni. Pertama, ini saya dah kenalkan dulu buku Hadis-hadis wanita jilid 1. Hadis-hadis wanita jilid 1 ada 23 hadis di dalam dia. Ketebalan muka surat ialah 400 muka surat. Ialah 400 muka surat. Jadi harga RM25. Dalam kadar harga yang murah lah. Lepas tu yang terbaru, ini baru siap cetak. Hadis-hadis wanita jilid 2, sambungan pada hak ni. Ini memang saya tak pernah perkenalkan lagi kat sini lah, jilid 2, di mana harga pun RM25 juga. RM25 dengan ketebalan lebih kurang samalah. Cuma nipis sikit saja. Ketebalan dia ialah tak tahu, tapi campur dua-dua ni lebih kurang 745 muka surat. Jadi bacalah buku-buku, dan insya-Allah kata pengantar oleh Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi yang di Pertua Yadim, Malaysia. Kemudian yang kedua ialah kata sambutan oleh Dr. Rusni Adam, Ketua Pertimbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat. Jadi insya-Allah dan lepas ni akan di tuan-tuan tunggu bulan 2 insya-Allah kita akan keluarkan, terbitkan buku Syarah Kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari jilid yang pertama. Syarah Hikam insya-Allah kata-kata pun kata sambutan akan diperturunkan oleh Tuan Guru Mursyidul Am, iaitu Tuan Guru Haji Hashim Yasin, insya-Allah. Itulah kita apa lagi nak buat. Sambil-sambil itu kita baca buku, kita muzakarah, kita bincang. Dan buku ini, buku hadis wanita, tuan-tuan, puan-puan boleh menadah kitab. Saya buat daurah pada setiap hari Jumaat jam 5 suku pagi sebelum subuh. Sebelum subuh menadah kitab dulu. Kita pula sambil kita dah solat sunat dah 2 rakaat tahajud ataupun witir 3 rakaat, kita mengaji pukul 5 suku pagi sambil-sambil duk tunggu masuk waktu. Sambil-sambil tunggu masuk waktu belajar kitab ni. Insya-Allah. Dan semua kitab-kitab buku-buku saya akan daurah. Ada jadual online boleh diikuti pada setiap hari. Jam 9 pagi pada setiap hari, maka kuliah santai daurah kitab-kitab yang diterbitkan, yang saya tulis dan diterbitkan oleh UMS Dakwah and Publication, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.